maka mereka enggan memikulkannya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Marzuq bin Syari selaku Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Datuk Abdul Aziz Jusuf, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang amat arif Sahibus Samahah yang berbahagia dan yang berusaha Ketua Agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang terdiri daripada Wakil JKSM Jauhar, Mawib, Jawi, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Jabatan Pendakwa Wilayah Persekutuan, Tabung Haji, IKIM, TV Hijrah dan Yadim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah. Kerana pada hari ini dengan izinnya kita dapat bertemu dalam majlis perhimpunan agensi di bawah Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarga baginda. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak JAKIM selaku tuan rumah perhimpunan agensi kali pertama ini dan semua pihak yang bertungkus lumus menjayakan perhimpunan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan warga agensi Islam yang dikasihi, ketika saya masih menuntut di Universiti Kebangsaan, kemudian menjadi pensyarah di ITM pada ketika itu namanya, sekarang UiTM. Saya cukup menyanjung tinggi pegawai-pegawai kerajaan, khususnya yang berkhidmat di pusat Islam atau BAHIS pada ketika itu. Saya masih ingat pegawai-pegawai antara jil awal, generasi awal seperti mana almarhum Datuk Ismail Kamus, Datuk Ustaz Taib Azimuddin, dan sekali-sekala saya bersolat di Masjid Negara dan bermesyuarat dengan BAHIS. Kami pada waktu itu orang luar daripada agensi merasai izah ataupun peranan yang dimainkan oleh mereka yang bekerja sebagai pegawai agama pada ketika itu.
apabila saya dipilih menjadi ahli parlimen pada tahun 2013 hingga 2018 dan kemudiannya pula dilantik sebagai senator di Dewan Negara. Saya melihat sendiri bagaimana kegigihan saudara-saudara selaku penjawat awam ketika bertugas di parlimen menguruskan mesyuarat, memberi penjelasan dalam mesyuarat, termasuk memberi maklumat dan nota tambahan kepada menteri dan timbalan menteri. Takdir Allah dengan perancangannya pada 30 hari bulan Ogos 2021. Secara rasmi saya telah diberi tanggungjawab mengetuai portfolio Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Saya pun tidak menjangka, saya hanyalah waktu itu duduk di kampung, orang panggil naib presiden PAS kampung. Tiba-tiba mendapat panggilan mengatakan saya diamanahkan untuk menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ini satu perkara yang tidak pernah saya fikir sebelum ini. Tetapi itulah lumrah kehidupan demi agama dan umat Islam. Amanah ini digalas jua. Tarbiyah mengajar saya, jawatan bukanlah satu kemuliaan. Dia bukan satu tasyrifun, tetapi sebagai satu taklifun, satu tanggungjawab yang ada kaitan dosa dan juga pahala. Saya sering mengingatkan diri saya kandungan surat yang pernah ditulis oleh Imam Abu Yusuf kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wahai Amirul Mukminin, Allah telah menugaskan kamu satu tugasan besar yang pahalanya sangat besar. Dan seksanya juga sangat dahsyat. Allah telah menugaskan kepada kamu urusan umat ini. Kamu telah mengambil tanggungjawabnya memimpin umat ini sebagai satu amanah. Kamu perlu ingat bahawa binaan yang tidak diasaskan atas ketakwaan akan runtuh menimpa pengasasnya sendiri dan semua orang yang membantunya. Kerana itu, kamu janganlah sia-sia tugasan ini dan kerjalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Imam Abu Yusuf ini akan sentiasa saya pegang. Hari ini sudah masuk hari yang ke-29. Saya bertugas di Kompleks Islam Putrajaya. Beban berat ini sebenarnya terasa ringan dengan semangat ukhuwah tuan-tuan dan puan-puan. Saya dibantu kuat oleh Yang Berhormat Datuk Ustaz Marzuq Syari selaku timbalan saya. Alhamdulillah, begitu juga dengan Datuk Abdul Aziz selaku Ketua Pengarah JAKIM dan semua agensi-agensi yang membantu saya. Setiap minggu kita mengadakan mesyuarat pasca kabinet. Tentunya juga saya dibantu oleh saudara semua.
seluruh warga agensi yang bekerja dengan penuh profesional dan berintegriti. Inilah kekuatan sebenar agensi Islam yang perlu kita pelihara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara sepintas lalu keberadaan dan peranan agensi hal ehwal Islam sebagai jentera pentadbiran negara amat signifikan. Sudah tentu ianya untuk melaksanakan maksud perkara 3 dalam perlembagaan persekutuan yang jelas mengiktiraf Islam adalah agama persekutuan dan raja atau sultan sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri. Pada 17 Oktober 1968, Majlis Raja-Raja dalam Persidangan kali ke-81 telah bersetuju menubuhkan sebuah badan bagi menyelaraskan pentadbiran agama Islam di seluruh negara. Badan ini telah diresmikan penubuhannya pada 1 Julai 1969 dengan nama Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat pada peringkat awal. Pada 17 Jun 1971, majlis ini kemudian yang ditukar nama kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Ia dirojok dengan nama singkatan MKI. Apabila Sabah dan Sarawak menjadi ahli, badan ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan unit agama Jabatan Perdana Menteri kini JAKIM sebagai urustianya. Kita dahulunya bermula dengan sebuah urustia. Sekarang kita sudah berkembang sebagai sebuah jabatan. Sesuai dengan tuntutan zaman dan semasa. Tugasannya tentunya ada berpandukan kepada peraturan-peraturan MKI dalam mendepani senario persekitaran institusi Islam terus berkembang, telah lahir institusi Islam. Ini adalah punca kuasa kepada kerangka pentadbiran Islam di Malaysia. Ini menjadi kekuatan kepada kita semua warga agensi untuk berkhidmat kepada agama dan umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, COVID telah mengubah lanskap dunia. Ini mula dikesan pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China. Kemudian Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Krisis kesihatan ini telah memberi kesan kepada dunia, termasuk Malaysia. Telah terjejas sistem pentadbiran, pendidikan, sosial ekonomi, termasuk kesejahteraan rakyat. Tidak terkecuali termasuk institusi masjid dan surau, semuanya turut terkesan. Sejak detik itu, kita berperang melawan COVID-19. Tarikh 18 Mac 2020 masih kita ingat. Itulah tarikh permulaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan kerajaan. Seluruh pejabat kerajaan dan swasta ditutup kecuali sektor esensial sahaja dibenarkan beroperasi dengan syarat ketat. PKP terus diisytihar bersambung dengan PKP bersyarat. Banyak sektor yang tidak boleh beroperasi seperti biasa. Kerana COVID-19, masyarakat hidup dalam keadaan stres. Ada kes kemurungan, termasuklah bunuh diri dilaporkan akhbar. Tentu itu amat mendukacitakan kita. Tetapi itulah realiti yang dihadapi oleh kita.
kerajaan dengan segala keterbatasan tetap bersungguh-sungguh membantu masyarakat yang berada di dalam kesempitan. Sudah lebih setahun kita masih bergelut dengan COVID-19. Kita berada dalam fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Kerajaan komited melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Alhamdulillah, ikhtiar kita setakat 25 September 2021, 83.1% populasi dewasa Malaysia lengkap divaksinasi. Walaupun kes harian positif COVID masih dicatat, tetapi angka pesakit dalam kategori 3 hingga 5 telah menunjukkan penurunan. Sudah nampak sinar di hujung terowong panjang yang telah kita lalui. Kita sedang berusaha untuk membawa negara beralih ke fasa endemik, membawa keluar masyarakat daripada kemurungan. Agensi-agensi Islam perlu bersiap siaga memulihkan masyarakat. Bukan sekadar impak ekonomi dan sosial, tetapi kita perlu akui aspek penghayatan agama juga terkesan. Agensi agama, agensi Islam perlu bangkit bersama untuk membantu masyarakat yang sudah lama terbeban dengan pelbagai masalah. Inilah hala tuju agensi Islam yang mahu kita gerakkan. Sehubungan dengan itu, petang ini, dalam menggerakkan hala tuju agensi, saya gariskan dengan 6 perkara utama sebagai tindakan seluruh warga agensi. Yang pertama, menjiwai serta melaksanakan inisiatif mantap. Pendekatan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera menjadi hala tuju pentadbiran ini. Kita juga berhasrat agar keluarga Malaysia ini mengandungi elemen keluarga sejahtera yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang sebenar, seperti saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong-menolong di antara satu sama lain, agar masyarakat yang harmoni dapat dibentuk. Seperti mana yang saudara sedia maklum, pada 1 September dalam satu ucapan sulung saya, 5 inisiatif mantap telah saya letakkan sebagai landasan agensi Islam. Inisiatif ini bersifat tindakan, program oriented dan terus ke lapangan. Sekali lagi saya menyeru semua ketua agensi bersama pengurusan kanan agensi, pegawai kumpulan pengurusan dan profesional dan pegawai kumpulan pelaksana untuk menjiwai inisiatif mantap ini, seterusnya melaksanakan pelan tindakan untuk mencapai objektifnya. Untuk tujuan itu, kita telah bangunkan pelan intervensi agensi agama mendepani COVID-19 yang melibatkan semua agensi Islam di bawah portfolio saya seperti berikut. Inisiatif pertama, pemantapan mental, jasmani dan rohani di bawah program Prihatin Ihsan. JAKIM kita letakkan sebagai peneraju kepada inisiatif ini. Inisiatif yang kedua, pemantapan sistem pendidikan Islam di bawah program tarbiyah yang juga diselaraskan oleh JAKIM. Inisiatif yang ketiga, pemantapan institusi kekeluargaan, sosial dan komuniti Islam yang kita pakejkan di bawah program Mawaddah. JAKIM juga sebagai penerajunya. Inisiatif yang keempat, pemantapan institusi masjid dan surau di bawah jenama Imarah. Kita letakkan tanggungjawab kepada JAWI untuk melaraskan perkara ini. Inisiatif yang kelima, pemantapan sosioekonomi ummah di bawah program Lestari Ummah yang sedang diterajui oleh Jauhar. Tentunya piagam C15 ini akan saya bersama timbalan saya pantau secara dekat dalam dashboard. Kerana apa yang kita mahukan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat. Selepas 100 hari kita akan keluarkan kad laporan prestasi agensi Islam untuk dimaklumkan kepada masyarakat tentang usaha-usaha kita.
Kesemua inisiatif ini telah kita letakkan outcome serta strateginya agar ia benar-benar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya dalam konteks kekeluargaan. Di hadapan kita, isu-isu masyarakat yang perlu digalas. Ketagihan pornografi, seks bebas, promosi gaya hidup LGBT, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Pengukuhan pendidikan agama dan moral perlu dipergiat. Selain program edukasi dan pencegahan awal kepada masyarakat berkenaan isu sosial untuk mengelakkan anggota masyarakat terjebak dengan perlakuan tersebut. Semua agensi terlibat dengan inisiatif mantap ini. JAKIM, JKSM, Jauhar, Mawib, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jawi, Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, Jabatan Pendakwaan Wilayah, Tabung Haji, IKIM, Yadim, Yapim, TV Al-Hijrah dan Yayasan Wakaf Malaysia. Saya minta setiap ketua agensi sentiasa duduk memantau secara dekat program-program yang telah diaturkan dan perkara ini perlu dilaporkan kepada saya dan juga timbalan saya. Yang kedua, fokus kepada touch point dan aktifkan feel good story agensi Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap agensi mempunyai bidang tugas dan KPI masing-masing. Laksanakanlah bidang tugas tersebut sebaik-baiknya. Jangan kita menyeberangi fungsi orang lain. Fokus kepada touch point masyarakat. Jika fokus kita dakwah, pastikan masyarakat benar-benar merasai setiap program dakwah yang kita anjurkan. Jika kita agensi yang membantu asnaf, fokus kepada golongan sasar kita sebaiknya. KPI yang ditentukan bukanlah ditentukan secara kuantitatif semata-mata. Sebaliknya kita perlu melihat secara kualitatif. Maksud saya ialah program kita bukan sekadar mahu mencapai angka saja. Tetapi kita mahu melihat keberkesanan program yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk tujuan ini, seluruh agensi Islam mesti saling lengkap melengkapi antara kita. Cukup-cukuplah kita bekerja secara silo. Mari kita bekerja secara sinergi. Dalam bahasa tarbiyah disebut sebagai amal jama'i. Warga agensi Islam bekerja dengan penuh ruh, kasih sayang dan setia kawan. Bila kita menjulang nilai kebersamaan, ia akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Sehubungan dengan itu, untuk tujuan penyelarasan, saya mahu JAKIM lead agensi kepada semua agensi Islam di bawah portfolio saya. Setiap agensi Islam, kita ada jentera dan kekuatan masing-masing. Semua 14 agensi kita ada kepakaran dan nilai tambah masing-masing. Kita juga ada produk mengikut agensinya. Soalnya sekarang, apakah masyarakat tahu apakah yang kita buat? Oleh kerana itu, saya mahu setiap agensi sentiasa melaporkan kepada masyarakat dalam bentuk poster, infografik berkaitan servis dan produk yang dikeluarkan. Apa saja dasar, program dan servis yang memberikan kebaikan kepada masyarakat, kita mesti war-warkan melalui platform media sosial hari ini seperti Facebook, YouTube, Twitter dan sebagainya. Artinya kita mesti melakukan satu perkara kerjasama di kalangan kita. Tadi saya telah beritahu pada Ustaz Zarifi untuk menghimpun semua kita punya Stratcom setiap agensi, supaya semua yang kita buat dapat diwar-warkan dengan secara sistematik, agar naratif masyarakat melihat kita adalah agensi Islam yang bekerja dengan cemerlang.
Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Dari sudut yang lain, peranan komunikasi media di setiap agensi amat mustahak pada ketika ini. Apabila timbul saja di media sosial apa-apa isu melibatkan agensi Islam yang mendatangkan keresahan awam, saya minta ketua agensi untuk memberi respon paling lewat dalam tempoh 48 jam. Itu KPI kita. 48 jam. Itu kira lambat dah tu. Tapi kalau boleh nak cepat lagi. Saya kadang-kadang saya kagum jugalah dengan KP. Tuan Pengarah, saya minta maklumat malam dah. Saya ingat besok dapat, malam tu dapat juga. Maknanya efisien lah tu. Saya nak esok. Jadi malam tu kadang-kadang ada benda yang nak jawab dengan media sebagainya perlu. Itu kita nak supaya respon cepat terhadap maklumat yang kita nak. Pasal hari ini kita tengok apabila dah lekat dalam pemikiran otak masyarakat, dia terima hak awal. Kerana memang di segi sudut orang panggil apa, maklumat ni dia kira first impression dulu. Dia akan terima. Macam kita lah. Beli ubat gigi, pasal kecil kita dulu kena Colgate. Pergi kedai pun ada tak ubat gigi Colgate. Walaupun jenama lain nak Colgate juga. Sabun Cak Kapak, sabun Fat. Pasal apa? Mula-mula kita kenal itu. Jadi kita pun tak nak apabila orang kenal dapat maklumat yang tak betul, lekat hak awal. Hak kita nak recover balik tu agak sukar untuk nak terima. Ya. Pada hemat saya juga, agensi Islam perlu meneroka ruang-ruang dakwah seperti mana di platform TikTok, aplikasi audio Clubhouse. Ni, hak muda-muda ni, ustaz-ustaz muda-muda ni, hak kita tua-tua yang tak apalah. Ni kena masuk. Kena masuk. Ini dunia hari ni, dunia ni. Kena duduk situ. Tuan-tuan tahu ada satu Clubhouse ni kadang-kadang dia bincang daripada pukul 10 malam sampai 7 pagi. Kita tak boleh main, tapi kadang-kadang perbincangan mereka pun hangat, bukan benda-benda yang santai. Jadi artinya ini medium baru kita. Medium baru kita. Yang perlu kita teroka, terutamanya hak yang memiliki kekuatan dan terutama dari kalangan hak yang pegawai-pegawai muda-muda ni yang agak celik IT sebagainya, perlu ke arah ini. Ya. Di sini tempat berhimpunnya anak-anak muda. Agensi Islam tidak kurang juga para asatizah yang berkelulusan PhD dan sarjana. Termasuk juga para pegawai junior yang masih muda dan segar dengan pendekatan dakwah terkini. Elok sangat ustaz dan ustazah kita dengan akhlak dan ilmu menyantuni warga maya dengan ilmu nasihat. Semalam saya didatangi dengan satu kumpulan. Nama dia kumpulan Bidai. Yang saya kagumnya, dia ni balik daripada Yaman. Tapi hebat IT. Dan mereka sudah menganjurkan satu program. Dia panggil kitab-kitab turas yang mengaji melalui maya. Dan memang agak contemporary. Macam-macam lah dia masuk dalam melalui TikTok. Dia adalah maknanya menarik. Itu satu benda yang baru. Saya kata saya tahniah lah. Kepada ini mungkin untuk sesuai zaman hari ini. Betul lah, sebab tu Sayyidina Umar kata, ajar adibu auladakum bizamanihim. Ajar anak kamu sesuai dengan zaman mereka. Bukan sesuai dengan zaman kita. Jadi pendekatan tu mungkin tambah-tambah dengan suasana orang panggil apa, endemik pada hari ini pun, mungkin kita tidak boleh lagi sama macam program-program kita buat secara fizikal, secara besaran. Pendekatan-pendekatan seperti ini yang kita nak. Malah mereka dah ada satu penyampaian dalam bentuk bahasa Mandarin, bahasa India, dah jadi international. Ini satu pendekatan yang cukup baik. Cukup baik. Yang saya kagumnya pasal balik daripada Yaman. Saya kata, ni geng Ile ni, bukan Ulu ni. Ile lah orang kata kan. Yaman, balik pada Yaman, hebat dari segi IT. Yang budak-budak muda lah. Mungkin dia belajar mana sebagainya, tapi nak sebutnya ialah satu pendekatan yang cukup baik untuk sebagai orang panggil, ini satu penerokaan kita
secara nak menyebar luaskan Islam dan kepahaman kepada masyarakat. Ustaz-ustaz muda ni, hak mari muda ni kena lebih sikitlah. Kami hak tua-tua ni hak yang tak ada apalah. Cok and talk okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Datuk Ahmad Marzuk amat komited untuk mengangkat peranan pengurusan 14 agensi Islam. Bahkan inilah yang kami selalu sebut di parlimen dan di mana-mana tempat sebelum ini pun, kita sentiasa mahu menonjolkan roh pengurusan Islam. Oleh yang demikian, selaras dengan pendekatan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera di peringkat agensi-agensi Islam, pelaksanaan pendekatan ini perlulah berpandukan kepada prinsip asas maqasid syariah yang memelihara kemaslahatan melalui penjagaan 5 prinsip utama: penjagaan agama, penjagaan nyawa, penjagaan akal, penjagaan keturunan dan juga penjagaan harta. JAKIM telah pun mempelopori dan memperkenalkan tadbir urus berteraskan maqasid syariah melalui pendekatan dalam pengurusan, iaitu Malaysian Standard 1900, pengukuran impak fungsi 14 agensi berasaskan indeks iaitu iMaqsid dan beberapa inisiatif lain yang juga diterima dan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian lain. Saya harap core business ini perlu diteruskan dan diperkukuhkan lagi melalui R&D yang lebih luas agar konsep dan teori sejagat maqasid syariah ini dapat diterjemahkan secara komprehensif dalam pelbagai bidang. Saya mahu semua agensi Islam terus menjadi contoh dalam pentadbiran berasaskan maqasid. Perkara kedua, untuk memastikan usaha memperkasakan Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM telah saya minta untuk mengaktifkan semula jawatan kuasa memperkasakan Mahkamah Syariah. Tentunya jawatan kuasa ini berperanan mengikut terma rojokkan dan perlu bekerjasama erat menyantuni Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri-Negeri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperkemaskan tadbir urus keuangan dan integriti. Seluruh agensi perlu bersih dan dilihat bersih. Kita mesti bersih daripada sebarang salah laku. Ini adalah iltizam agensi Islam. Biar kita sentiasa dijadikan contoh oleh kementerian lain. Pentadbiran agensi Islam perlu sentiasa mengurus keuangan mengikut peraturan, cekap dan berintegriti. Oleh kerana itu, pelaporan berkala kepada masyarakat perlu sentiasa diberikan tentang apakah bentuk manfaat yang telah kita salurkan kepada masyarakat bersumberkan peruntukan keuangan yang kita ada. Sehari dua ini kita digemparkan dengan laporan tentang siasatan salah laku sebuah agensi penguatkuasa. Saya amat berharap ianya menjadi iktibar kepada kita semua selaku pendukung dan warga agensi agama. Marilah kita menjaga integriti ini, kerana apa yang kita lakukan pasti akan memberi kesan kepada agensi Islam. Yang kelima, meramaikan sahabat agensi Islam. Saudara-saudara sekalian, salah satu daripada faktor kejayaan program agensi hal ehwal Islam adalah kerana kita mempunyai dukungan yang kuat bersama-sama sahabat pihak berkuasa agama di negeri. Setiap agensi jangan pernah terlupa untuk memperkukuhkan persahabatan dengan Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Ini adalah agensi karib kita apabila kita menganjurkan apa juga program di peringkat negeri. Maklumkan lebih dahulu kepada sahabat-sahabat kita di negeri-negeri ini. Ini sebagai satu contoh. Begitulah juga agensi-agensi pusat seperti mana Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Mampu, JPM, SKMM serta lain-lain agensi kerajaan swasta termasuk universiti. Ini termasuk hubungan baik dengan NGO Islam
yang berkongsi matlamat yang sama untuk membangunkan Islam dan umat Islam. Sungguhnya kita amat mengalu-ngalukan kerjasama strategik dengan semua pihak. Saya mahu agensi Islam sentiasa menjadi jambatan kebaikan kepada masyarakat. Kerana itu pejabat saya telah menyusun jadual untuk melakukan sesi libat urus dengan pelbagai pihak untuk kita mendukung agenda Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera. Inilah terjemahan kepada slogan bersama agensi agama menyantuni keluarga Malaysia mendepani COVID-19. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, agensi Hal Ehwal Islam amat beruntung kerana kita memiliki seluruh media penyiaran sendiri. Kita ada TV Hijrah sebagai sebuah stesen. Kita ada penyiaran JAKIM selaku pembekal rancangan agama di TV RTM. Kita juga ada radio IKIM. Kita juga ada radio Salam FM, terbitan penyiaran JAKIM di frekuensi radio RTM. Kita juga memiliki radio Jami', radio dalam talian daripada Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur, Seliaan Jawi. Ini adalah kekuatan kita untuk mendidik, membangunkan ilmu dan emosi rakyat. Dalam masa yang sama, ia sebagai satu wasilah menjadi lidah rasmi agensi Islam. Sehubungan dengan itu, saya mahu TV dan radio turut memberikan fokus kepada pengisian topik-topik berkaitan pengukuhan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Selain itu, agensi Islam juga perlu diberi ruang untuk bersiaran di TV Hijrah dan RTM bagi menjelaskan isu-isu semasa dan apa saja yang melibatkan dasar dan program agensi. Jika di TV Al-Hijrah kita ada rancangan 60 minit dan analisis. Penyiaran JAKIM pula kita ada rancangan forum perdana dan fikrah. Pada masa yang sama, saya juga mahu JAKIM meneroka ruang untuk seluruh saluran TV di Malaysia bergabung bersiaran serentak dalam satu rancangan. Sebagai contoh, isu kemanusiaan Palestin, TV1, TV3, TV Al-Hijrah, Astro OSIS bergabung dalam satu rancangan yang disiarkan serentak, menunjukkan kebersamaan seluruh televisyen, stesen TV yang menerbitkan rancangan keagamaan bersama-sama dengan agensi Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai penutup, saya ingin memetik sebuah buku kecil yang sudah lama menjadi teman dalam dunia dakwah saya. Buku dalam versi terjemahan yang berjudul Bahtera Penyelamat dan Kehidupan Pendakwah. Tulisan daripada Ustaz Fathayakan, seorang tokoh pendakwah. Beliau mencatatkan, pendakwah akan sentiasa berdepan dengan ujian serta rintangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan dan mereka mengatakan mereka itu beriman? Sesungguhnya orang-orang sebelum daripada mereka diuji. Maka untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang benar dan siapakah yang dusta. Oleh itu para dai katanya, jangan mudah tunduk lalu tewas, berlalu pergi daripada medan perjuangan. Carilah kekuatan dengan dua perkara. Kata pesanan Ustaz Fathayakan. Dua kekuatan itu, yang pertama zikrullah. Yang kedua muraqabatullah, yaitu sentiasa mengingatkan Allah Ta'ala, sentiasa memerhati dan bersama-sama dengan kita. Semoga makin mantap pengisian rohani kita, makin teguh dan cekal semangat kita untuk terus bekerja demi agama, negara dan ummah. Maka itulah saja sekadar ucapan saya pada petang ini, dan insya-Allah kita akan menjalankan himpunan seperti begini, seperti merancang kurang-kurangnya sebulan sekali kita akan bertemu untuk seluruh warga agensi Islam kita. InsyaAllah nanti tarikh dan waktunya akan dibincang oleh pihak sekretariat
untuk kita berada bersama-sama dalam program seperti begini. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita semua, kesihatan kepada kita semua, keselamatan kepada kita semua untuk menjalankan amanah yang dipikulkan kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang Berhormat Menteri dipohon untuk terus kekal di hadapan dan dijemput Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri, Yang Bahagia Datuk Ketua Pengarah JAKIM dan Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri bagi menyempurnakan pelancaran buku-buku baru terbitan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dipersilakan.